Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi rasula. Qala Allah ta'ala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sadaqallahul azim. Yang bahagia pengurusi dan seluruh jawatankuasa surau, ibu pejabat JKR ini, seluruh hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita melapaskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah hari ini kita dipertemukan walaupun sekian lama, 2 bulan, 3 bulan dan hampir 4 bulan kita tidak bertemu kerana serangan COVID-19, dan kita sudah lalui sehingga 4 bulan sekarang ini, saudara-saudara sekalian, dan PKP bersyarat dan sekarang pemulihan. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita melapangkan rasa syukur dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali musibah bala yang ditimpa kepada kita. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian, apa maksud ayat yang saya baca dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70 tadi? Ayat ini memberi makna dan juga memberi makna ataupun pengertian yang cukup besar kepada kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafsila. Saudara-saudara dan juga sahabat kalian, maksud ayat ini adalah sesungguhnya kata Allah, firman Allah, sesungguhnya telah kami muliakan di kalangan anak-anak Adam, iaitu di kalangan manusia itu, iaitu kami angkatkan mereka. Allah Ta'ala muliakan di kalangan anak-anak Adam ini, dan dia angkatkan mereka, iaitu anak Adam itu, sama ada di darat ataupun di laut. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik, yang halal, yang baik. Dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk. Allah Ta'ala lebihkan kita daripada makhluk-makhluk ciptaannya dengan kelebihan yang sempurna. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia ini adalah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan kita ini sebaik-baik. Jadi ayat yang kita baca tadi, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, diangkat darjat kita, dan dia berikan rezeki, kekayaan, rezeki yang baik kepada kita, dan dilebihkan kita daripada makhluk-makhluk yang lain, iaitu daripada makhluk yang lain ini, daripada haiwan, jin, syaitan, hatta di kalangan malaikat itu sendiri. Sebab iblis juga makhluk Allah, syaitan juga makhluk Allah, para malaikat juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Ta'ala bagi kelebihan ini kepada manusia. Dia muliakan kita, dia angkat darjat kita, dilimpahkan rezeki kepada kita. Baiklah sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
para ulama, ahli-ahli mufassirin, mereka menafsirkan ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala muliakan kita kerana apa? Kenapa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa masyarakat muliakan kita, sanjung kita, angkat kita? Yang pertama sekali kata para ulama ialah kerana ilmu yang ada kepada kita. Sebab kadang-kadang simpulan itu dahlah rupa para suduh, jahil pula, bodoh pula. Allah. Tetapi seseorang itu yang masyarakat muliakan dia, yang Allah Ta'ala angkat darjat dia kerana apa? Kerana ilmu yang ada kepada dia. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man arada dunya fa'alaihi ilm. Kita nak kepada dunia, nak kepada dunia ini pun, harta benda dunia, pangkat, jawatan dan sebagainya, maka mestilah dengan ilmu. Dan lebih-lebih lagi kita nak kepada akhirat, kita nak beramal pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man arada akhirah fa'alaihi ilmu. Kita nak kepada akhirat juga mestilah dengan ilmu. Sebab itulah ilmu inilah, dengan ilmu inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia akan mengangkat darjat kita. Afdhalun nasi mu'min alim. Sebaik-baik seabda-abda di kalangan orang mukmin ialah orang yang berilmu, orang yang ada ilmu. Jadi sebab itulah kita kena belajar, kita kena mengaji, dan kita kena istiqamah dengan majlis-majlis ilmu ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yanbaghi lil jahili an yaskuta ala jahli. Tak sepatutnya orang yang jahil dia diam di dalam keadaan kejahilan dia. Jadi dia nak keluar daripada kejahilan ialah dengan ilmu, dengan mengaji. Al-ilmu bi ta'lim. Nak dapat ilmu tu mestilah dengan guru, dengan belajar, dengan mengaji dan sebagainya. Allah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Bila COVID-19 ini, masjid ditutup, surau ditutup, kuliah-kuliah ilmu ditutup, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Bila kita jauh daripada majlis ilmu, Allah, kata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i? Kata dia kata umpama pokok. Kalau pokok bunga kita tak siram, 2 hari 3 hari dia akan jadi apa? Kecut, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Kalau pokok mari kemarau, pokok durian pun mati, pokok rambutan pun mati. Begitu juga diri kita ini nak disiram dengan ilmu. Jadi kalau kita lari jauh daripada ilmu ni, kita nak pupuk balik, nak angkat balik, nak ajak balik orang ke masjid, ke surau, ke halaqah ilmu, bukan satu benda mudah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Bukan satu benda mudah. Kecintaan kita kepada ilmu, istiqamah kita dengan majlis ilmu. Sudah 4 bulan, 5 bulan ini, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala nak angkat sesuatu kaum itu ialah dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Di kalangan orang beriman dan orang yang berilmu, maka Allah Ta'ala angkat darjat dia. Nak lantik dia sebagai musi, orang tengok dia ada degree, dia ada PhD dan sebagainya. Nak lantik dia jawatan-jawatan, tengok dengan dia ada apa, IR, engineer dan sebagainya, pengalaman dia, ilmu dia dan sebagainya. Jadi sebab itulah yang pertama sekali Allah Ta'ala nak angkat darjat kita ialah dengan ilmu, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi sebab itulah minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Kadang-kadang kita yang bekerja ni pun nak naik pangkat, kursus sana, kursus ini, sambung mengaji, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala muliakan kita dengan ilmu, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Lebih-lebih lagi lah dengan akhirat. Allahumma ilman nafi'an. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau berikanlah ilmu kepada kami, ilmu yang manfaat, dan juga wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kita, kita dapat beramal, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sebahagian daripada masyarakat kita, dia tak cinta pada majlis ilmu, dia berada dalam keadaan kejahilan.
Ni, COVID tak habis lagi saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Orang tanya kita, dia kata, Ustaz, pasal apa market boleh buka, supermarket boleh buka, pusat boleh buka, pasal apa masjid tak boleh buka? Ya, no? Ya, no? Dia tak tahu maksud syar'i saudara-saudara sekalian. Oh, dia kata ini agenda Yahudi, ini agenda Zionis, saudara-saudara sekalian. Tu di kalangan orang awam. Di kalangan ustaz pun. Oh, dia kata kita takut kepada Allah, kita tak takut kepada COVID ini, kepada virus corona ini. Saudara-saudara, Allah tak kacau. Dia tak baca maksud syar'i saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Dia tak baca bahawa dalam maksud syar'i itu nyawa itu lebih penting saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Nyawa itu adalah lebih penting, lebih utama. Jadi kita tak mau menimbulkan fitnah. Awal bulan 3 bulan 3 mula-mula serang saudara-saudara dan juga sahabat kalian, sahabat-sahabat kita yang hazard istimak di Seri Tali, Allah. Saya jumpa ni orang Melayu baik, orang Cina baik. You tabligh? Dia tengok kita berjanggut, serban apa semua. You tabligh? Cina tanya you tabligh? Apa pasal you tabligh? Saya kata tabligh ni sifat yang ada kepada Nabi kita. Tabligh itu bahasa Arab, bahasa Melayu menyampaikan. Dia tengok kita janggut, dia lari jauh. Saudara-saudara sekalian, karena itu permulaan dia, timbul dia. Padahal penyakit itu datang dari Cina, datang dari Amerika dan sebagainya. Ini dia maksud syar'i saudara-saudara sekalian. Jadi sebab itulah kita kena memahami saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu bukan kali pertama ditutup. Kali yang ke-40 berapa ditutup? Dah 40 kali dah. Zaman Sayyidina Umar pun tutup, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Di Mesir, Az-Zahabi, seorang ulama yang terkenal saudara sekalian. Allah, ini penyakit yang menyerang. Akhirnya masjid-masjid ditutup, surau-surau ditutup, kuliah-kuliah diberhentikan saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Kerana apa? Kerana nak menjaga nyawa itu adalah lebih penting saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Allah Ta'ala sebut wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu mencampak diri kamu dalam kebinasaan. Kita tahu di sana penyakit dia. Allah. Jadi kita kena mematuhi saudara-saudara kalian dan janganlah sampai melampau sangat. Patuh-patuhlah. Ni sampai saya tengok khutbah pun tutup mulut. Nak dengar macam mana? Kan? Bukalah. Jadi itu imam. Kan? Buh ni. Kan? Sudah kalian. Jadi janganlah melampau sangat. Jumaat lepas saya pergi masjid. Kan? Cik imam tu halau. Ada kad? Saya tak ada kad. Bukan karya saya lalu buat tu. Sehingga nak semayang, saya kena cik imam. Tak apalah, kita faham tak boleh masuk, tak apa. Sebab dia benak 60 orang. Sebelum tu dia benak 40 orang. Tapi orang kampung tu dia bukan ada WhatsApp. Dia bukan duduk dalam grup masjid. Dengar kata dah ramai, dia mari. Mari-mari kena halau. Tu imam halau balik. Polis pun suruh balik. Rela pun suruh balik. Si pulang tu kata tu imam, taubat saya tak main dah masjid. Dia tak faham. Saya kata tu imam kata minggu depan bagi lagi lihat dia pula. Dia kata minggu lepas saya main kena halau, ni pun kena halau. Orang nak mari masjid ni bukan mudah bang. Mari kita suruh balik. Dia tak faham maksud syar'i. Dia tak faham darurat yang berat, yang besar ini saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Kita dah tak boleh pergi, sudahlah, tidurlah, semayang di rumah lah saudara sekalian. Tapi nak sebut bila jamaah dah tak boleh, majlis ilmu saudara-saudara kalian, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Sebulan 4 kali ataupun 5 kali Jumaat. Bila dah 4 bulan, dah 20 kali Jumaat dah. Sampai akhirnya kecintaan kita, dia di antara orang-orang yang beriman ni, hati dia terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid. Orang yang berpuluh tahun jemaah tak pernah tinggal.
tiba-tiba tak boleh pergi, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Dengan azan, apa nama? As-salatu khairun minan naum. As-salatu fi buyutikum. Allah, tidak as-salatu khairun minan naum. Ini as-salatu fi buyutikum. Kamu solat, kamu semayanglah di rumah kamu, saudara-saudara kalian. Allah mengalir air mata saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Jadi bila kita renggang, kita jauh dengan masjid, kita jauh dengan majlis ilmu, yang menyebabkan hati kita menjadi keras, saudara dan juga sahabat kalian. Jadi kita nak paut balik ni, sebab apa? Allah Ta'ala muliakan kita ialah dengan ilmu, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Dia nak bagi hidayah kita, man ta'allamu ilman walam yasdad huda. Barang siapa yang bertambah ilmu dia dan tidak bertambah akan hidayah dia, sebab daripada majlis ilmu ni memberi peringatan-peringatan kepada kita, dan dia boleh mendatangkan hidayah kepada kita untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Jadi sebab itulah saudara-saudara, yang pertama Allah Taala muliakan kita ialah dengan ilmu. Yang kedua, wa razaqnahum minat thayyibat, iaitu kami berikan mereka adalah rezeki. Allah Ta'ala tambahkan rezeki kepada kita. Dia bagi harta benda kepada kita, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian, yang menyebabkan seseorang itu menjadi hartawan, jutawan, orang kaya, tokeh dan sebagainya. Memanglah kecintaan kita pun kepada harta benda, kepada harta benda ini, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala muliakan kita dengan ilmu. Dia muliakan seseorang itu kerana apa? Kerana kekayaan yang ada kepada dia. Dia tu orang kaya. Tengok kereta dia, tengok rumah dia, tengok pangkat dia, tengok gaji dia. Allah, sebulan 20,000, 30,000, tengok pendapatan dia bulanan dan sebagainya. Jadi orang muliakan. Seseorang itu dimuliakan kerana kekayaan dia, kerana harta benda dia, saudara-saudara kalian. Jadi sebab itulah tak salah, tak salah, bukan satu benda yang salah. Sama ada kita mewarisi daripada mak bapak kita, datuk nenek moyang kita, ataupun kita berusaha, bekerja, naik pangkat, naik gaji, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Ataupun kita meniaga ke, kita harta benda ke dengan jawatan kita dan sebagainya. Dia tidak merupakan satu kesalahan, saudara-saudara kalian. Bahkan Islam menggalakkan, sebab dengan kekayaan tadi kita bekerja, kita meniaga, kita mencari harta benda, nak buat apa? Bukan sekadar nak cari kekayaan, nak cari kesenangan, tetapi kita kena niat supaya dengan harta benda itu, yang pertama, dia ada hak kita dan juga ada hak orang lain, iaitu kewajipan zakat, kewajipan infak dan sebagainya, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Kalau kita tak ada harta, kita nak buat ibadat pun tak boleh, nak pergi umrah tak boleh, nak pergi Mekah tak boleh, nak infak tak boleh, nak sedekah tak boleh, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Kita tengok di kalangan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar seorang jutawan, Sayyidina Osman seorang jutawan, Sayyidatina Khadijah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara sekalian, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Allah, dengan hasil kekayaan mereka infak. Allah, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Hari ini seorang pendakwa, seorang anak muda, saya anggap dia orang panggil apa? Ikon, contoh, uswatun hasanah, saudara-saudara kalian. Allah, banyak orang jutawan, tapi apa nama? Ebit Liu. Sehari pendapatan dia berapa? Hampir 1 juta. 1 juta, saudara-saudara sekalian. Allah, 1 juta sehari pendapatan dia. Allah, kedai-kedai dia, supermarket dia, gedung-gedung perniagaan dia. Allah, bayang kalau hak dia sewa rumah bagi orang duduk 100 biji lebih, sebulan 800. Pergi tengok orang fakir, orang miskin, bawa orang pergi tilang beli apa semua, cari rumah, sewa rumah bagi duduk. Allah, saudara-saudara, budak-budak hafiz, budak-budak mengaji dalam negeri, luar negeri dan sebagainya. Ini merupakan contoh tauladan yang baik, saudara-saudara sekalian. Allah. Sebab
Kekayaan itu perlu, bukan tak perlu. Dia menega, banyak orang lain menega pun, tetapi kedekut, bakhil dan sebagainya. Jadi sebab itulah saudara sekalian, kita jangan jadi macam Qarun. Qarun tu kaya, Masya Allah. Sa'labah, Qarun ni saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, anak kunci dia saja 400 ekor unta bawa anak kunci dia, tapi akhirnya dia ingkar, dia tak nak bayar zakat. Allah Ta'ala murka kepada dia. Ini zaman Nabi Musa alaihissalam, saudara-saudara sekalian. Begitu juga Sa'labah, susah yang amat. Kain yang dia pakai itu terpaksa berganti dengan isteri dia. Bila lepas maghrib, lepas semayang, Rasulullah tengok dah tak ada. Tadi dia mari, lepas semayang tengok tak ada dah. Tanya sahabat, Sa'labah mana pergi? Dia terpaksa balik, ya Rasulullah. Kenapa? Kain yang dia pakai itu terpaksa ganti kepada isteri dia. Kalau tidak, isteri dia pakai tak semayang. Susah yang amat. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar sedekah kambing kepada dia. Bawa mari kambing. Ada riwayat mengatakan 3 ekor, 2 betina, 1 ekor jantan. Sayyidina Abu Bakar bawa mai semayang asar, suruh khadam dia bawa mai, hamba dia. Rasulullah pegang kambing tu, doa pada kambing. Jadi berkat doa Rasulullah, akhirnya kambing tu biar. Tapi akhirnya mula asar tak main lah, asar. Zuhur mari lagi, subuh mari lagi, maghrib mari lagi, Aisyah mari lagi, asar tak mari. Sebab pukul 3 ni bawa kambing pergi halau, pergi makan. Yung kambing. Bila kuih banyak, maghrib pun tak main dah. Kalau masuk kandang. Akhirnya subuh pun tak mari dah, duk perah susu nak pergi jual. Allah. Akhirnya kena pindah pergi duduk jauh lah pada orang bukit. Akhirnya jemaah pun tak mari, kuliah ilmu pun tak mari, dah tak jumpa Rasulullah. Bila turunnya ayat innamas sadaqah lil fuqara wal masakin sehinggalah wal musabih. Itu ayat tentang asnaf zakat. Sayyidina Umar pada waktu itu dia jadi amil zakat. Setelah kata perintah pergi jumpa Sa'labah, bagi tahu kambing dia. Kalau 40 ekor kena bagi zakat, ada asnaf. Kambing. Bila Umar pergi, dia tadi pasal apa pula? Ni kambing siapa? Kambing aku. Dia dah tak dengar wahyu, dah tak dengar lagi dah kuliah-kuliah ilmu. Akhirnya dia engkar saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Dan akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia di antara yang diperangi saudara-saudara. Walaupun lepas itu dia kembali, dia bertobat. Tapi Umar kata, aku tak nak dah. Tak nak. Waktu aku pergi dulu kamu bercakap. Waktu Rasulullah ada pun kamu ingkar. Turunnya ayat-ayat Quran saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala bagi harta kepada kita ini ialah supaya kita manfaatkan balik harta tersebut. Jadi sebab itulah kalau seseorang itu dimuliakan kerana harta, kerana harta dia saudara, padahal Allah Ta'ala sebut ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan segala apa yang diusahakan tidak dapat menolong kita saudara-saudara. Harta kekayaan ini tidak dapat menolong kita kalau kita tak manfaatkan dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta ini sekadar dia transit saja kepada kita. Jadi kekayaan itu tak salah, tapi dengan kekayaan itu kita infak balik, kita sedekah balik, kita keluarkan zakat, kita infak balik pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ghazali disebut dalam kitab Ihya. Apa kata Imam Ghazali, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian? Wa man tawadda'a la khaniyan liqinahu faqad zahaba sulasa dinihi. Barang siapa yang menghormati seseorang kerana kekayaan dia, sesungguhnya telah lesap, telah hapus 2/3 daripada agama. Kalau kita hormat dia itu semata-mata kerana kekayaan dia, Melainlah orang kaya yang pemurah, tetapi kerana kekayaan, orang ni bila dia kaya dia jadi sombong bang. Bila dia kaya dia jadi sombong. Ada di pintu rumah banglo tu ditulis dilarang peminta sedekah. Orang susah.
Bagilah kat dia, tak bagi banyak, bagi sikit. Sedekah, tengok pintu-pintu kedai pintu. Dia larang pemungut derma, dia larang minta sedekah. Allah. Hari raya. Kok kampung-kampung kan budak-budak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bagilah 2 kupang kau sengit, tapi dia tulis dilarang. Anak kata tu rumah tu tak pergi kan? Tak boleh masuk ustaz. Dia tulis di dinding rumah. Budak-budak lah ni ada handphone. Ambil gambar. Ustaz tak tengok lah. Allah. Sepatutnya pagi raya budak-budak mai hang bagilah RM1. Kata orang bagi RM1, kau bagilah 5 kupang, 2 kupang, saudara-saudara sekalian. Tapi jenis kerikut. Hatta melak laut, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian, di darat, di laut, di udara. Allah. Jadi sebab itulah Imam Ghazali sebut, kalau kita hormat seseorang itu semata-mata kerana kekayaan dia. Ini bagi orang kaya yang bakhil. Bagi orang kaya yang bakhil, maka akan lesap, akan hilang 2/3 daripada agama itu, saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Baiklah yang kedua. Yang ketiga, seseorang itu dimuliakan kerana keturunan. Dimuliakan kerana keturunan. Wa faddalnahum ala katsirin. Kami lebihkan mereka itu. Maksud lebihkan itu dimulia, diangkat darjat dia kerana apa? Kerana keturunan. Keturunan dia Said, Habaib, Syarifah, Said. Allah, keturunan Nabi Ahlul Bait. Allah, keturunan dia Said, keturunan dia raja. Keturunan dia ni, ayah dia ustaz, tok guru, tok qadhi, tok mufti. Keturunan dia wan, ni, megat. Apa lagi? Banyaklah keturunan. Tapi kalau dia tak gunakan keturunan dia tadi pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya keturunan dia Said, dia Syarifah, dia Ahlul Bait, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah. Tapi kalau dia tu sendiri aurat ke mana, nama Syarifah, Said, tapi aurat pun tak tutup, saudara sekalian, Allah cuma hidup bercelaru dan sebagainya, wa'iyazbillah. Keturunan tok guru, ayah mufti, tapi dia rock, dia penyanyi, pemain muzik, dia Allah, saudara sekalian, ayah tok guru, ayah mak ustazah, tapi anak sebab iman bukan diwarisi. Anak Nabi Nuh, ayah dia Nabi, saudara-saudara sekalian. Isteri dia, suami dia Nabi, saudara-saudara sekalian. Sebab hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga didikan, ini merupakan satu faktor yang penting, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi orang muliakan kita, orang muliakan kita, orang sanjungkan kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, saudara-saudara sekalian, satu hari, satu petang asar, Rasulullah Sayyidina Ali datang ke masjid. Bila dah lepas semayang, lepas bersalam, Rasulullah kata, Ali, kamu balik sekejap lagi, kamu buat marilah Hasan dan Husin ni, Tok Wan, Tok Ki, seminggu 10 hari dah tak jumpa dengan cucu-cucu ni, rindu. Bila Rasulullah balik, Rasulullah kata, Fatimah, siap. Awaknya Rasulullah suruh bawa Hasan Husin. Akhirnya Fatimah dukung seorang, Sayyidina Ali dukung seorang, anak-anak dia Hasan Husin ni. Bila bawa pergi ke masjid, ke rumah Rasulullah, hari itu Rasulullah rumah dia giliran dengan Aisyah di masjid dia lah. Baiklah, bila sampai Ali bagilah, orang lelaki lepas cucu tu pergi kat Tok Wan dia pergilah. Tapi orang perempuan ni lain, dia letak, dia bagi, dia bersalam, akhirnya dia peluk, dia kucuk, dia cium ayah dia. Bila lepas tu Rasulullah kata, Fatimah, kamu duduklah bertimpuh dia depan ayah dia. Ni sahabat-sahabat dia masih ada, Osman, Abu Bakar, sahabat-sahabat dia masih ada, malu dia bertimpuh. Bila dia duduk, Rasulullah kata apa? Ya Fatimah, wahai Fatimah, i'mali fa inni la aghni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, i'mali, beramallah kamu, sekalipun kamu ni anak aku, anak seorang Nabi. Kalau kamu tak beramal, maka kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak Nabi. Nabi kata, kalau kamu tak beramal, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini menggambarkan keturunan saja tak cukup, saudara-saudara sekalian, melainkan kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, apa lagi? Dengan keturunan kita dimuliakan. Begitu juga dengan pangkat, dengan jawatan, dengan gelaran. Mimman khalaqna tafdila. Ni dengan pangkat, dengan jawatan Allah Taala muliakan kita, saudara-saudara sekalian. Dia pangkat apa? Tun, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Tongku, Sultan, Haja, orang kaya hilir, orang kaya hulu, Datuk Mufti, bermacam-macam, Tok Imam, JKK, MKK, macam-macam pingat, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Allah, orang muliakan kita kerana pangkat, kerana jawatan yang ada kepada kita. Tapi kalau kita tak gunakan dia pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan pangkat, dengan jawatan tadi, kita tak gunakan dia untuk nak naikkan martabat Islam ini, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, Allah, bahkan dengan pangkat, dengan jawatan tadi, kita halang pula Islam ini, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Apa maksudnya? Wahai Tuhan kami, kami telah taat kepada pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami pada jalan yang benar. Ni pembesar-pembesar, orang yang ada pangkat, orang yang ada jawatan, saudara-saudara sekalian, kita yang jadi pengikut, kita yang jadi rakyat, kita taat kepada mereka, kepatuhan kepada mereka, lalu mereka menyesatkan kita, menjauhkan kita daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka besok mereka akan mengheret kita, waktu itu barulah kita sedang, saudara-saudara sekalian. Padahal Allah Ta'ala sebut, Rabbana atihim dhi'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami, berikanlah kepada mereka, itu pemimpin-pemimpin, 2 kali ganda azab. Kerana apa? Kerana mereka menyesatkan kita, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Jadi sebab itulah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, Allah Taala muliakan kita. Kerana apa? Kerana ilmu yang ada kepada kita, kerana harta benda yang ada kepada kita, kerana keturunan kita, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Kerana apa? Sayyidina Umar sebut, nahnu qaumun a'azzalallahu bil Islam. Kita diberi kemuliaan kerana apa? Kerana Islam, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Kalau kita tinggal Islam, maka kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kalian. Kita tengok Qurtubah, Andalus, zaman Qutbah bin Nafi', Tariq bin Ziyad, Allah, hampir 800 tahun empire, dimuliakan sampai sekarang. Kesan sejarah itu masih ada. Tetapi sekarang Andalus, Spanyol ni terkenal dengan apa? Dengan lembu belaga, dengan pesta tomato, saudara-saudara sekalian. Islam, sebab bila jatuh empire Islam itu, begitu juga Melaka. Terkenal Melaka ni adalah kerana apa? Zaman Muzaffar Shah, saudara-saudara sekalian, kerana pelaksanaan Islam itu sendiri. Tapi akhirnya bila negara kita dijajah, Portugis jajah, dan negara kita dijajah, akhirnya di mana Islam itu, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi sebab itulah kita nak kena istiqamah dengan majlis ilmu, dan istiqamah kita dengan amalan-amalan, dengan ajaran Islam itu, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi dengan itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala akan angkat darjat kita, menjadi seorang yang beriman dan juga beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengatakan, inna ilaina iyabahum, kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Summa inna alaina hisabahum, kemudian kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tentulah betapa perlunya amalan kita untuk kita bawa balik kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena istiqamah dengan majlis ilmu, dan juga kena istiqamah dengan amalan-amalan saudara-saudara dan juga sahabat sekalian. Walaupun dalam perintah
bersyarat ke ataupun pemulihan ini, kita buatlah sekadar mana kemampuan yang kita dapat lakukan, saudara-saudara. Jadi nak rasa sekadar itu, wallahu alam. Terima kasih banyak pada saudara-saudara sekalian kerana menjadi pendengar yang baik pada tengah hari ini. Ada tempat lain 30 minit ni. 30 minit. Dia syarat 30 minit. Salam tak boleh. Apa lagi syarat-syarat dia? Tak boleh soal salam lah. Angkat tangan lama dia tak jumpa ustaz ni kerana nak peluk kita. Kata salam pun tak boleh, peluk tak sah lah. Tak apalah, boleh ni kita peluk balik lah. Allah, saudara-saudara dan juga sahabat kalian. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan kepada kita. Jadi anak rasa sekarang itu. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana tu kita hampak sejadah. Macam mana biasalah. 4 bulan ni. Tak ada kuliah. Jadi semangat-semangat pun tak ada lah. Jadi saya harap sangatlah saudara-saudara sumbang sebagaimana biasalah. Kalau tak ada banyak sikit, saudara-saudara dan tolong bantu madrasah. Sekolah-sekolah pun boleh buka dah. Hari Sabtu ni 24, besok mulai dibuka. Dan hari Sabtu ni pun tapi mulai dibuka, saudara-saudara lihat. Budak-budak tadika pasti pun 1 hari bulan ni dah mula mengaji dah. Jadi kita harap sangatlah Allah Taala angkat COVID ini, saudara-saudara sekalian. Jadi wallahu alam. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di sana tu ada program korban. Korban di madrasah saya, korban di Kemboja. Kalau siapa-siapa yang berhajat boleh dapatkan maklumat itulah. Wallahu alam.